Dulu ni ada 3 projek. Semua projek-projek itu buat terang-terang, makna tidak menghormati semua peraturan hutan dan alam sekitar. Sebab itu Semasa Razak dia orang buat padang golf di pinggir Tasik Pedu. Ditebang habis hutan lebih kurang 140 ekar untuk dapat padang golf. Dan semasa air banyak, mereka mengarahkan madal supaya lepas air kerana nak main golf. Dan ada cemari alam sekitar. Dan itu sendiri maknanya telah bercanggah dengan dasar pertanian padi di Kedah. Kalau tuan-tuan pergi ke kawasan Pedu, semua pokok-pokok tu pokok baru. Semua ditebang. Atas dasar projek nak buat jalan raya dan seumpamanya. Dan sebelah tu juga, memang Datuk Mahmud Khalid dibagi tanah-tanah ditebang oleh satu etnik yang tertentu. Tasik Pedu terancam, Tasik Pedu gondol, Kedah bakal mengundang bencana. Kerajaan rakus tebang balak antara tajuk-tajuk utama akhbar yang cuba meracuni pemikiran rakyat Kedah. Apakah benar kerajaan negeri rakus memunggah balak? Dan benarkah projek perladangan di Caruk Genti Bunga akan menjejas dan mencemarkan kawasan tadahan air di Tasik Pedu? Jadi inilah daripada highway Tekeh, kita akan tengok pandang sana hingga ke bukit ujung itu, dan di belakang itu adalah hutan. Dan sebelah kanan daripada Tekeh ni ialah kawasan empangan. Jadi kawasan ini terbahagi dua lah. Satu kawasan empangan, sebelah sana yang kita tak ada kerja apa, yang kita tak ambilkan, tak masuk dalam kita projek. Dan sebelah kiri, hanya sebelah kiri inilah yang kita buat pembangunan di sini. Jadi di sini akan ditanam segala pelbagai buah-buah yang komersial seperti buah pelam, durian, rambutan dan pelbagai. Dan kawasan-kawasan yang besar tanah tinggi kita akan letakkan buah-buahan nadir. Kawasan projek hanya melibatkan 3 kompartmen, iaitu kompartmen 50B, 48A dan 48B yang terletak di seberang jalan Tasik Pedu. Kawasan berhampiran Tasik langsung tidak diusik. Gagasan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Ustaz Azizan Abdul Razak merealisasikan Kedah sebagai jelapang makanan negara dengan mewujudkan ladang buah-buahan berskala besar di Caruk Genti Bunga di Mukim Pedu, daerah Padan Terap, seluas 885 ekar, berkonsepkan agroekoturism dilakar dengan gambaran negatif oleh media perdana. Ini tapak yang telah kita mula tanam awal bulan itu. Jadi lebih kurang 10 ekar. Jadi kita hold on sebab kemarau yang panjang, dan kita akan sambung balik lah bila hujan, cuaca yang sesuai. Di sini belah sana ialah kita punya nursery. Kita ada lebih kurang 7,000 pokok mempelam dan 1,000 pokok pelbagai jenis untuk kita tanaman yang akan datang. Di sini ada kolam sebagai kolam bekas ya pada nursery, dan juga kolam sebagai kolam takungan. Jadi ini aliran sungai parit di situ akan masuk ke kolam ni dan dia keluar ke situ. Jadi apa-apa endapan akan terendap di sini lah, dan air yang keluar sana akan jadi kurang, tak keruh. Sebelah sini kita buat teres untuk tanaman. Yang kita nampak ni teres. Kemudian belah hujung sana kita buat platform. Jadi kita ada teres dan platform. Kedua-dua ni lah untuk menghalang juga apa kita hakisan. Tapi peringkat awal kita bubuh dulu pokok penutup bumi ni. Contoh macam ni. Baru mana sana. Inilah pokok penutup bumi lah. Yang akan kita tanam juga teres-teres atas. Antara penutup bumi yang kita akan tanam di kawasan projek kita lah. Jadi daripada jenis CP, CM dan PJ. Jadi ini akan menghalang hakisan air kalau bila berlaku hujan. Fasa pertama pembangunan ladang melibatkan kawasan seluas 347 ekar telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengawalan berdasarkan agriculture practice dengan sistem teres, platform, penyediaan longkang, parit dan 8 buah kolam bersaiz 100 x 40 kaki dengan kedalaman 20 kaki.
Juga turut dibina zon penampang dengan jarak 5 hingga 10 meter dari kawasan caruk ataupun laluan air selain tidak menebang pokok-pokok besar dan tidak membakar sisa-sisa pokok yang ditebang sebagai benteng hakisan. Kita ada bukit kan. Bukit kemudian kita akan buat kadang-kadang kita buat teres. Jadi bila ada berlaku hujan lebat, air bukit tu akan turun ke atas teres. Dan di teres tu air dah terberhenti di situ. Dan di atas teres kita buat stok ban di mana ada satu tapisan lah. Kemudian daripada stok ban tu air akan turun ke kaki bukit. Kaki bukit kita akan buat satu sistem peparit. Jadi air akan masuk ke peparit dan apa hakisan apa akan terkumpul dalam sam yang kita buat tadi tu. Daripada sam tu tapis turun pula ke sungai utama ni, parit utama kan. Di parit utama ni kita ada pula satu kolam besar, kolam nampan. Kolam tadahan. Jadi tapis sekali lagi di sini. Kemudian barulah air yang keluar tu. Jadi kita kata dah ada tapisan, ada beberapa kali tapisan. Jadi kita akan dapat air yang kualiti yang bagus daripada dia nak mengelakkan kita kata cemaran air tu. So di tepi-tepi apa tadi dia tengok tadi di tepi antara sungai tu kita akan buat satu macam tadi kita nampak satu zon tadahan ni kita ada 5 meter daripada kaki sungai, daripada tebing sungai tu sebagai mengelakkan daripada endapan apa yang nak turun dia akan tampan di situ lah. Zon tampanan tu. Jadi itulah apa kita punya agriculture practice yang kita buat untuk projek ni. Satu nak mengelak daripada hakisan, satu nak jaga kualiti air dan kita kayu-kayu ni kita tak bakar. Jadi kita pencemaran tak ada. Jadi kita himpun dan kita letak satu tempat. Beginilah juga fenomena pembersihan hutan sewaktu membangunkan ladang Felda, pembinaan lebuh raya tekih dan ladang-ladang berskala besar di Sarawak, Johor, Pahang dan lain-lain negeri. Tetapi kenapa Kedah menjadi perhatian? Daripada praktis pertanian yang dijalankan diyakini mampu mengawal hakisan dan pencemaran air. Manakala dengan kedudukan tapak projek yang lebih rendah dari kawasan tadahan air Tasik Pedu adalah mustahil sama sekali aliran air daripada ladang buah-buahan di Caruk Genting Bunga ini melimpah menyeberangi lebuh raya tekih mengalir masuk ke dalam tasik. Sebelah jalan ni lah kawasan Caruk Genting Bunga lah. Kawasan projek ni rendah daripada para hayat yang dam tu. Caruk cabang 2 dia akan bermula daripada sini, arah sini. Dia akan turun ikut laluan ni. Kemudian kita akan buat kita ada korek satu kolam tanggungan tu. Akan masuk ke satu lagi kolam tanggungan tu yang kita nampak dekat nursery tu. Kemudian dia akan bercantum dekat kereta tu dengan hak belah sana punya. Dia akan turun dari sini. Dan tu akan mengalir daripada ke kiri. Dan ujung sana adalah empangan. Jadi air ni akan mengalir belah sana. Jadi tak ada kita air boleh masuk balik ke empangan. Jadi pendapat saya tu memang tak sekat yang saya faham, yang saya tengok tak ada kemungkinan langsung lah air ni akan melintah masuk belah sana. Jadi itu yang kita nampak dari segi mata kasat kita lah. Tuduhan yang lebih jahat kepada Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Kedah dengan mendakwa projek ladang buah-buahan ini hanyalah sandiwara. Sebaliknya rakus memunggah balak adalah tidak berasas sama sekali. Kelak, insya-Allah dianggarkan lebih 30 jenis tanaman daripada buah-buahan tempatan dan herba akan menghijaukan kembali kawasan ini. Dia orang bimbang tanah tu kata tak naik kelam. Saya nak bagi tahu, after 5 years, selepas 5 tahun, dia akan jadi hijau semua. Sebab durian 5 tahun dia berbuah kan. Durian 5 tahun berbuah, tinggi pokok dia. Cempedak pun begitu juga. Rambutan lagi cepat, 3 tahun dah berbuah dah. Semua tu akan hijau. Dan sebelum itu saya nak beritahu tentang di Pedu ni. Saya dah bagi arahan kepada pengarah urusan kebun ladang KNK. Ada 1000 hektar tu ditanam buah labu dengan temikai. Labu tu dia akan tutup tanah dan dia akan memajukan tanah tu. Saya bukan melawak dalam projek saya nak tolong rakyat betul. 1000 hektar ni saya nak buat. Because saya akan buat sejarah. Saya yang pertama di Asia ataupun di dunia ni yang saya buat ladang buah-buahan. Untuk semua jenis buah-buahan tempatan. Esok tak payah nak pergi cari buah setui macam mana, buah jermia macam mana, buah kerubi macam mana, buah nanam macam mana, buah putat macam mana, buah mengkudu macam mana, dia tak tahu. Dia akan tengok situ. Tengok khasiat-khasiatnya sendiri.
Cadangan saya besok ni, taman-taman semua kita akan buah pantun pula bawah tu. Pokok pisang mas dibawa berlayar. Masak tepi atas peti, hutang mas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Saya akan arah semua. Saya akan panggil sastrawan semua tu, akan tulis semua pokok.